Selamat malam buat rekan-rekan yang berada di luar sana. Berjumpa lagi dengan saya, Dorman Sah, di mana pada malam yang berbahagia ini saya sedikit nak berkongsi dengan kawan-kawan semualah yang ada di luar, di mana kita akan berkongsi pengalaman. Pengalaman ini pengalaman yang menarik, iaitu kita nak berkisah tentang kisah-kisah misteri. Kisah-kisah misteri. Seingat kita kalau kisah-kisah misteri ni, kita waktu dulu, zaman-zaman 90-an, zaman waktu saya masih kecil lah kan. Itu apabila kita menjumpai orang tua, kita akan minta dia menceritakan kisah-kisah misteri. Jadi kisah-kisah misteri ini adalah kisah-kisah yang pelik-pelik, yang kebenaran susah untuk kita ketahui. Baik itu kisah-kisah pelik lah, apa aja yang mengandung unsur yang membuat kita rasa takut. Jadi kita dengar cerita-cerita, kalau orang-orang Melayu cakap cerita-cerita hantu tu memang zaman dulu suka bercerita. Jadi pada hari ini saya nak berkisah, berkongsi bawa kawan-kawan lah yang ada dekat luar tu, mana ada cerita-cerita kisah misteri tentang pengalaman atau kejadian yang menimpa diri sendiri. Sila kita berkongsi bersama. Bolehlah nak mengirim ke WA saya, nanti bisa kita kongsi bersama cerita pelik-pelik ini. Ini adalah suatu hiburan saja sebenarnya. Hiburan semata. Jadi tidak ada unsur kebenaran itu susah untuk nak kita ini. Yang penting kita bercerita ni sebagai hiburan semata. Jadi saya nak bercerita lah. Ini pengalaman saya dulu waktu saya masih sekolah SD lah. Jadi kami dengan kawan-kawan tu menjumpai seorang orang tua. Waktu itu saya masih ingat, orang tua tu saya jumpa lah sekitar 5-6 orang kami kumpul satu. Kami sebutlah, Tok, tolong ceritakan cerita-cerita hantu kita. Memang suka waktu zaman dulu suka. Memang dengar-dengar cerita pelik tu. Jadi kami diceritalah dia. Setelah kami kumpul ramai-ramai ini, kami diceritakan dia tentang cerita hantu kata dia abang. Okeylah. Jadi kami beramak semua duduk depan dia semua kan, nak dengarkan cerita dia tadi. Okey, ya silakan bercerita. Jadi kata dia mulailah dulu. Pada waktu dulu, kata dia ni, dia mulai bercerita. Kami dah mulai ni mendengarkan cerita dia tadi tu. Kami lah kusuk betul. Ibaratnya kami dah semangat. Itu masing-masing berkenyit aja antara kawan satu kawan ni. Mungkin ada yang mengalami jugalah kisah-kisah gini. Jadi pada suatu ketika dia bercerita. Dia bercerita ni tentang seorang anak. Jadi seorang anak ni, hobi dia ni suka berjudi. Dia suka berjudi anak ni. Dia ni seorang anak tunggal. Waktu itu dia telah, kedua orang tua dia telah meninggal. Ni. Orang tua dia dah meninggal, dia ni hobi apa nama ni? Hobi berjudi. Jadi dia pergi berjudi, jadi jarak rumah dia ni ke tempat keramaian orang berjudi tu, itu kurang lebih lah sekitar 5 kilo. Jadi 5 kilo sanggup dia pergi ke sana tu. Itu jangan pula nanti terkejut. Ini satu hiburan saja Jadi kami semakin asyik dengar. Jadi berjudi. Jadi dia dari rumah dia tu pergilah. Dia ni banyak duit peninggalan dari kedua orang tua dia ni. Itu cerita dia gitu. Jadi orang tua tu bercerita gitu, terus jadi anak tadi tu pergilah berjudi kan ke tempat kampung sebelah lah, dia sebelah. Jadi pergi dia berjudi. Dia bawa duit banyak tu waktu itu. Dia bawa duit banyak. Jadi pergilah dia berjudi ke kampung sebelah tu. Sampainya kampung sebelah tu dia berjudilah. Berjudi. Jadi sekali dia berjudi ni, dia kalah habislah.
Jadi duit yang dipegang dia tu habis. Jadi balik lagi ke rumah, kan? Balik ke rumah lagi, ambil lagi duit yang itu. Pergi lagi dia berjudi. Pergi berjudi, dah tu kali kedua ni duit dia pun habis lagi. Gitu. Jadi ni dia sentiasa kalah pada waktu itu. Dia kalah berjudi, jadi dia nama orang berjudi ni memanglah hasik. Dia hasik nama berjudi ni, kalah coba lagi. Jadi balik rumah tu ambil harta dia sebanyak-banyak itu kata orang tua tadilah. Lepas itu dia pergi lagi berjudi. Jadi setelah dia berjudi, duit yang satu rumah peninggalan tu habis dijudikan dia semua. Jadi dia tak ada sisa lagi duit tadi. Tak ada sisa lagi. Tiba-tiba dia dah mulai, harta dah habis, semua dah habis. Jadi dia ni macam mana ni, kata abang, duit aku ke rumah dah habis ni. Aku judi terus. Walaupun jauh 5-6 kilo tu dia tetap dia nak berjudi terus kan. Jadi duit dia tu pun lama kelamaan dah tak ada sisa lagi. Tak ada sisa lagi dia berjudi tu. Tiba-tiba dia dah berjalan ke rumah, jalan dari kampung sebelah tu ke rumah dia dalam keadaan sentiasa berfikir, macam manalah duit aku ni dah habis. Peninggalan orang tua aku dah aku habiskan. Macam mana aku ni kata abang. Nak cari duit ke mana lagi ni? Dalam perjalanan dia terus dia teringat rupanya kuat itu kawan-kawan semua. Kami kan semakin semangat aja dengar itu kan. Kata dia duit, kata dia lepas tu dalam perjalanan balik tu dia ada fikiran dia lah. Oh, kata dia, rupanya aku baru ingat waktu mamak dia meninggal itu, dekat tangan mak dia tu rupanya ada cincin, rupanya belum dilepaskan. Cincin mamak dia tu dekat kubur mamak dia tu, waktu mamak dia dikebumikan, rupanya ada cincin rupanya. Kawan-kawan semua di jari manis mak dia tu. Baru dia teringat. Dengan dia teringat itu, dia lah langsung balik lah tu. Langsung balik. Aduh, apa dia buat? Ya tahu tu. Di balik itu sebenarnya dia tu ngambil cangkul punya dia budak ni tadi, punya degil. Dia ngambil cangkul ke rumah dia tu, dia gali dia. Kubur mak dia tu digali dia, sanggup digali dia. Digali dia ni. Kawan-kawanmu, inilah kisah-kisah misteri ni yang kami dengar ni semakin ini aja, semakin semangat aja loh kalau begitu. Semakin ada rasa takut juga. Rupanya sampai dia ambil dia cangkul apa kan, digali dia kubur mak dia tadi. Dia teringat cincin tadi rupanya. Dia teringat cincin ke jari manis mak dia tadi. Jadi digali dia Mika. Digali dia. Digali budak tadi tu. Gali dia kubur mak dia tu. Gali dia. Jumpalah jadi tadi. Apa nama dia tadi? Jumpalah mak, rekai mak dia tu. Angka mak dia tu. Dia tengok dia kan. Cincin tu ada ke jari manis mak dia tadi tu. Jadi setelah cincin tu ada ke jari manis mak dia. Wah, ini dia kata dia cincin tadi. Udah itu. Dia mulai tu. Jadi cincin mana apa inilah jari manis mak dia nak ditanggal dia Mika. Nak ditanggal dia. Kalau ditanggal dia tak dapat, keras. Macam tidak hendak lepas dari jari manis mak dia tadi tu. Cincin tu tadi. Tak nak lepas. Jadi dia fikir apa pula cincin ni tak nak lepas dari jari mak dia ni. Dia lah tak fikir sian ke apa. Udah tu kata macam mana ni. Dia berfikir seorang tadi, ngali tadi kan. Udah itu tak nak lepas juga. Dia terfikir juga. Kata dia ni, aku ambil kapak je lah. Dia ambil dia kapak itu. Jari manis mak dia tadi tu. Pergi lagi dia balik rumah tu. Dia ambil dia kapak ni tu. Dikerat dia jari manis mak dia tadi. Tidak menang betul. Jadi dikerat dia jari manis mak dia tu. Kapak tadi. Habis lah putus. Setelah putus tadi, kata dia barulah dapat cincin ni. Gitu kan. Dengan keadaan kuat, tutup je semua bapak mak dia, cincin pun dah dapat.
dijual dia lah cincin tu. Cepat aja dia pergi ke kampung sebelah tadi tu. Di kampung tadi dia pergi berjudi lagi. Wah, khabar ditukar di cincin ni kan ke kawan yang berjudi ni. Memang judi ni tak boleh sangat gitu ini. Asik jadi tu. Gitu. Jadi udah itu setelah dijual di cincin mak dia tadi tu ke jari yang digali kubur tadi tu, dia pergi berjudi lagi tu. Kata dia berjudi, dia pada hari itu menang banyak. Semua orang yang lawan dia tadi kalah semua. Jadi pada hari itu dia menang. Jadi menang banyak betul. Jadi duit-duit yang kawan-kawan tu habis semua lah. Setelah menang banyak tu apa? Pada itu dia lah termasuk inilah. Jadi setelah menang banyak tu, dia kawan-kawan dia tu dah kalah semua, dia menang. Baliklah dia tadi. Balik dari perjalanan dari tempat seberang tu ke rumah dia, itu tiba-tiba hujan begitu lebat. Begitu lebat hujan turun, sehingga kan dia tak tahu nak jalan balik itu macam mana bang. Kata orang tua tadi bercerita dengan kami. Jadi dia tak tahu balik. Saking gelapnya, saking lebatnya hujan tadi. Dengan keadaan berlompat, dengan membawa uang tadi, membawa duit tadi, dia inilah berlompat. Jadi kalau dia berlompat, kemana jalan aku ni? Dia nak nyari tempat teduh pun tak jumpa waktu itu. Lompat. Tiba-tiba dalam perjalanan dia tu, saking dia lompat-lompat tu, dia terjumpa suatu pondok buruk. Di pondok buruk ni dia kata, oh inilah sempat aku berteduh sebentar lah untuk ini. Jadi dia berehatlah sebentar kan ke pondok buruk itu. Jadi dia ketuk dia lah pintu. Pakcik, tolong, kata abang kan. Tolong, ada abang. Permisi dengan abang itu. Oh, nak numpang berteduh abang. Ketuk. Keluarlah rupanya ada seorang makcik dalam pondok itu tadi. Jadi, makcik, saya numpang berteduh abang. Lantaran hari hujan lebat ni saya tak dapat jalan balik. Kata makcik tadi, masuklah nak. Tak apa-apa kata makcik tadi. Jadi dia masuklah tadi ke rumah makcik tadi. Menunggukan hujan teduh. Jadi sepanjang dia duduk ke rumah makcik tadi, hujan pun belum berhenti dia duduk. Tiba-tiba makcik tu datang membawa suatu minuman. Abang, ini anak minuman lah. Minuman hangat, panas lah abang itu kan. Jadi makcik itu berilah minuman dekat dia. Cerita ni memang agak panjang sikit. Tapi memang kami tu dengar cerita ni kadang menarik jugalah. Dia datang. Jadi makcik tu membawa lah secangkir teh lah. Ni nak, ampamu ini nak secangkir teh, minumlah. Begitu. Jadi anak ni tadi ngambil lah gelas yang diminum makcik tadi kan. Jadi pas dia ngambil gelas minuman ke makcik tadi, dia ternampak bahawa gelas yang makcik bagi ni, tangan makcik ini tak ada ni, jari manis ni tak ada. Jari manis ni tak ada, cuma ada 9 jari. Gitu. Jari manis makcik ni tak ada. Dia tu penasaran kan. Timbul, apa pula makcik ni jari manis dia ni tak ada, kata ini tadi kan. Jadi dia itu terkejut, kenapa jari manis makcik ni tak ada ni. Jadi dia nak bertanya, penasaran lah dia, tanya je lah. Udah tu dia bertanya lah, makcik, saya minta maaf, kata dengan bahasa saya nak bertanya, kenapa jari manis makcik ni tak ada, dia kata. Jari manis makcik. Udah tu kata makcik ni, jari manis makcik ni, kata dengan abang. Jari manis makcik ini. Ya, kenapa tak ada jari manis makcik ni, ke mana? Udah tu kata makcik tadi dengan perasaan yang lemah lembut, jari manis makcik ni waktu itu dikerat anak makcik. Dikerat anak makcik, putus ini. Jadi dia makin penasaran demam. Udah tu anak makcik ngerat. Udah tu, siapa anak makcik ni? Anak makcik siapa? Siapa nama dia?
anak makcik nih, kata dia. Anak makcik nih, kau